Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dua ataupun dalam slide saya yang pertama, saya telah membicarakan tentang pandangan masyarakat terhadap sains ini. Ada yang mengatakan bahawa sains tidak ada kena-mengena dengan agama. Tentulah orang agama dia merasakan bahawa kedatangan sains ini akan menjejaskan akidah dan sebagainya. Tengok sajalah bila kita memulakan dengan dulu ada cyber cafe, saya masih ingat lagi. Orang bimbang anak-anak pergi cyber cafe takut tengok gambar lucah dan sebagainya, dan mereka bimbang itu orang agama. Kemudian orang yang daripada segi kita kata ahli sains dan dalam masa sama dia juga sensitif dengan isu agama, dia merasakan bahawa kita boleh menggunakan sains dan teknologi ini untuk kebaikan lah. Tetapi dalam masa yang sama ada juga satu golongan melihat dari segi epistemologi. Saya tak bincang lagi hal ini, kita akan bincang kemudian. Tetapi saya pergi slide yang kedua, iaitu ialah di mana sebelum kedatangan Islam ini sudah ada tamadun-tamadun yang sebelum Islam. Saya telah tunjukkan hari Selasa yang lepas tentang perkara ini, dan ada yang slide terakhir itu saya tak perlu bincang, hanya sedikit saja. Slide itu berbicara tentang tamadun Yunani yang terdapat kesannya sampai hari ini di Turki. Turki ini agak menarik kalau saudara-saudari nanti bekerja besok nak menziarahi, nak melawat dan sebagainya. Saya 2-3 kali saya pergi tempat yang berbeza. Dia mempunyai banyak tinggalan-tinggalan tamadun Mesopotamia, itu tamadun sejak Nabi Ibrahim, dan juga tamadun Yunani sendiri, dan juga tamadun Byzantium, sebab negara tersebut itu dianggap sebagai sebagai negara yang mencetuskan tamadun Byzantium. Malah ibu negara mereka, kota Konstantinopel itu hari ini telah bertukar menjadi Istanbul. Jadi banyak kesalah. Jadi saya rasa saya tak tunjukkan sebab bukan tajuk kita. Ini hanya untuk melengkapkan nota ini dan juga untuk memberi gambaran bahawa sebelum kehadiran sains Islam ini pun sudah ada sains-sains yang lain. Tetapi hanya saya nak sebut di sini, ramai ahli sejarah sains mengatakan bahawa tamadun yang ditinggal oleh Firaun itu tidak ada tulisan-tulisan yang membantu kita lah, kecuali kita membaca dalam kitab-kitab agama. Kitab agama pun hanya kitab-kitab agama samawi, agama Nabi Ibrahim, itu kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Dan di antara 3 kitab ini diakui oleh semua sarjana. Ini sarjana yang tidak bias ni, bahawa Al-Quran lah yang paling banyak menceritakan tentang sejarah silam. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Idris, kaum Lut, kaum Syuaib dan sebagainya. Tetapi ahli-ahli arkeologi terpaksa mencari tempatnya di mana dan juga tarikhnya di mana dan sebagainya. Hari ini kita sudah ada teknologi carbon dating dan sebagainya yang dapat menyatakan kepada kita tentang tarikh-tarikh itu, dan apabila sejarah ini yang tercebis itu, yang pecah-pecah itu mengikut pahaman masing-masing itu, macam jigsaw puzzle lah, diletakkan dalam himpunan semula itu, kita dapat melihat sejarah pembangunan sains itu. Hanya sampai hari ini pun sains yang di negeri China, negeri Jepun itu tak ada banyak tulisannya. Ini sebabnya ialah kerana pembinaan semua benda-benda arca dan kita kata bahasa sainsnya, iaitu peninggalan-tinggalan ini ada dalam simpanan raja atau king masa itu. Bila saya pergi ke Andalusia, di Cordova dan juga di Alhambra, walaupun banyak yang kita dapat lihat, ternyata mereka mengatakan pun sebahagiannya itu sudah pun dibakar oleh orang Kristian yang marah sangat dengan Islam ini. Dan contohnya ialah the lion fountain itu, ada singa yang di mulutnya itu keluar air, nanti saya boleh tunjuklah. Dan didapati bila mereka musnahkan, nak buat balik tak boleh. Dan bila cari rupanya mereka bakar, sebab tulisan itu semua dalam tulisan Jawi, tulisan Arabik.
Jadi mereka merasakan bahawa itu rupanya rasa itu Al-Quran atau ajaran agama, rupanya bukan buku sains. Jadi mereka tak dapat bina balik semula. Contohnya itulah, ini yang diberikan. Saya tak boleh nyatakan rujukan sebab yang nyatakan ini kepada saya ini adalah tourist guide. Dan tourist guide itu sendiri dia sebenarnya bekas pensyarah di Universiti Cordoba. Kemudian saya tanya dia, biasanya pekerjaan pensyarah ni kita tak pergi dah jadi tour guide. Dia kata mungkin berbeza Malaysia dengan negeri dia kot. Dia kata waktu saya bertugas sebagai pensyarah bagi mengajar pada student ni, tak berkembang sangat saya punya ilmu sejarah saya ni. Tapi apabila saya jadi tourist guide, orang yang datang ni banyak soalannya. Terutama di negara Islam, di negara-negara lain tentang sejarah ini yang menyebabkan saya terpaksa membuat kajian saya sendiri. Kajian sejarah berkenaan dengan Andalusia ini, dan akhirnya saya sendiri suka bekerja di sini sebab ada ilmu-ilmu baru yang didatangkan oleh orang-orang yang bertanya pasal macam mana daripada turis itu sendiri, daripada pelancong itu sendiri yang bertanya kepada dia, menyebabkan dia terpaksa bacalah. Okey, pada petang ni saya berhasrat untuk menceritakan tentang bagaimana sarjana Muslim ini membangunkan sains dan teknologinya. Nanti kita pergi kepada gambar-gambar ataupun foto yang berhubung dengan macam mana mereka ini. Dan bagaimana mereka membawa sains daripada silam masuk kepada ajaran Islam ini. Saya rasa kita pergi pengajian di Fakulti Islam pun tak dapat benda begini. Sebab kita belajar tentang syariah, kita baca tentang usuluddin, kita bincang tentang apa muamalat dan sebagainya, kita bincang hak yang kini yang tak ada perbincangan sangat kecuali kita buat kajian lah. So ini saya sebut sebagai menelusuri sejarah perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun Islam. So berbeza dengan tamadun lain, terutama tamadun Kristian pun, sebab tamadun Kristian ini isu ini adalah kalau kita salah dan bertelagah dengan pihak agama, kita dihukum dan sebahagian mereka ini dibunuh. Yang sebagaimana yang berlaku kepada Giordano Bruno yang dibakar hidup-hidup kerana dia telah menyeludup hasil ataupun kajian yang dilakukan oleh Galileo Galilei, yang pandangan Galileo Galilei ini dirasakan bertentangan dengan Doctrine Church. Akhirnya Galileo Galilei sendiri pun dipenjarakan. Itu ceritanya kan, dia dipenjarakan. Tetapi kerana dia berkawan rapat dengan Pope Urban VIII, kawan dia sendiri, maka hukumannya itu tak sampai dah dibunuh. Tetapi mereka hanya memenjarakan dia. Sebahagian daripada ahli sains ini kalau nak menceritakan, terutama ada kajian menunjukkan bahawa Nicolaus Copernicus sendiri pun dia tak berani menyatakan finding sains itu. Takut orang agamawan ini mentafsirkan sebaliknya dan dia akan dihukum. Jadi itulah sebabnya kita kata sains itu tak dapat kita nak cari dalam buku pun susah. Jadi dalam Islam berbeza. Dalam Islam ini Rasulullah menyebut balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku ini walau satu ayat. Dia tak cakap sama ada benda tu salah ke betul ke tak betul ke, sampaikan. Jadi maknanya bukan salah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, memang semuanya benar. Tetapi akal kita boleh diterima ke tak terima kan, dia sampaikan. Jadi dalam Islam ini, kalau saya sebut di sini, menuntut ilmu ini ada satu kewajipan fardu. Talibul ilmu faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajipan fardu ke atas setiap individu yang bernama muslim atau muslimat. So ilmuwan ini dicari sebab mereka nak cari ilmu. Contohnya ialah pelayaran Ibn Battutah. Ibn Battutah itu sendiri pergi ke mana-mana, dia akan pergi ke masjid dan belajar daripada ilmuwan yang ada kat masjid itu, ulama-ulama yang ada. Sehingga orang menyebut bahawa orang kadang-kadang tu orang tak kenal siapa pemimpin umat Islam, tapi orang lebih kenal siapa ilmuannya. Contohnya kalau saya sebut tentang Baitul Hikmah, orang kenal lah Baitul Hikmah tu, siapa ilmuannya, siapa, dan ada orang tak kenal pun siapa zaman yang memerintah ketika itu, ketika Baitul Hikmah itu dibina. Hari ini orang kenal lah sebab ramai orang tulis tentang dia. Itu Harun Aminur Rashid yang dikembangkan oleh anaknya Makmum misalnya. Jadi Makmum dengan Harun Rashid tak apa dikenali.
Tetapi tokoh-tokoh seperti Hunain bin Ishaq, seperti Al-Khwarizmi yang telah dilantik menjadi, Al-Khwarizmi kan lahir tahun 780 dan Harun bin Rashid membina Baitul Hikmah ini pada tahun 786. Jadi mana 6 tahun selepas dia lahir dibina benda ini, tapi di Khwarizm ini negerinya di Uzbekistan, jauh daripada Baghdad ini. Tetapi kemudiannya pada tahun 820 ketika umurnya 40 tahun, Al-Khwarizmi ini dilantik menjadi CEO, istilah sekarang Chief Executive Officer ataupun orang yang tertinggi lah yang mentadbir pusat Baitul Hikmah ini. Di antara mereka termasuklah Hunain bin Ishaq, dan Hunain bin Ishaq ini dia bukan orang Islam, dia orang Kristian. Tetapi dia bekerja di Baitul Hikmah ini menterjemahkan karya-karya silam ke dalam bahasa Arab di Baitul Hikmah ini, yang kemudiannya menjadi pusat ilmu untuk seluruh dunia lah. Sebab itu saya sebut ni, ilmuwan Islam itu lebih dikenali di pemimpin atau ibu bapa mereka sendiri. Kalau orang tanya saya pun, siapa ayah kepada Al-Biruni ke Al-Farabi ke, orang tak kenal. Orang lebih kenal ilmuwan itu sendiri. Kemudian Islam itu sendiri membutuhkan ilmu, amat mementingkan ilmu. Oleh kerana demikian, umat Islam ini memang umat yang sepatutnya umat berilmu lah. Jadi tak wujud di UKM ni sepatutnya orang Islam ini malas belajar, sepatutnya. Tetapi ternyata tidak begitu. Orang yang bukan Islam pula sibuk untuk ilmu, tapi orang Islam pula yang support soalan dan sebagainya lah. So yang seterusnya kita dapati, masjid ini tidak dapat dipisahkan daripada aktiviti ilmu itu sendiri. Hari ini kita tengok orang bagi kuliah maghrib, kuliah subuh, sebagainya. Itu saja. Tapi kalau kita pergi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, daripada dulu sampai sekarang, siapa saja yang memerintahnya, memang aktiviti agama itu daripada dulu lah sampai hari ini dan berterusan. Hanya ada pemerintah ini yang mengekalkan tradisi itu. Tetapi ada juga yang membina universiti Qura di Mekah itu sebahagian daripada. Kalau kita pergi dekat Damsyik, kuliah di Universiti Damsyik itu sendiri dijalankan di masjid Masjid Osmaniyah itu. Masjid Umayyah yang terdapat di Damsyik itu. Sebab saya sendiri dah pergi ke masjid ini, saya boleh tunjuk gambar nanti. So jadi ternyata bahawa mereka tidak treat masjid ini sebagai tempat sembahyang saja. Sebab dalam Islam, kalau tempat sembahyang ini ada namanya musallah. Musallah itu tempat sembahyang atau surau. Tapi masjid mengandungi musallah. Dalam masjid ada tempat bersolat. Tetapi masjid bukan tempat bersolat. Ternyata tradisi yang dibina oleh Nabi itu, masjid sebagai pusat center pembangunan di kota Madinah itu. Di Mekah dia orang tak boleh bina masjid. Tapi bila Rasulullah sampai, dia bina Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini merupakan center, pusat kepada aktiviti kemasyarakatan termasuk aktiviti ilmu. Jadi begitu sekali orang Islam dengan ilmu ni. Jadi masjid bukan musalah saya sebut ini. Masjid bukan surau. Tapi dalam masjid ada musalah. So, dan dana yang membina masjid pula ialah dana wakaf. Harta orang awam. Bukan cukai daripada kerajaan ke, bukan. Kalau orang tu kaya, dia nak wakaf, dia wakaf kepada masjid. Dan masjid mengambil dana wakaf ini untuk membangun aktiviti yang bersifat keilmuan. Contohnya Masjid Azhar itu mendanai, memberi dana kepada pelajar yang datang. Sebab itu Universiti Azhar sampai hari ini tidak mengenakan yuran. Di barat pun begitu juga, yang kemudiannya mereka mengambil sistem wakaf ini menjadi sistem mereka. Hari ini saja universiti ini dibayar. Di Jerman tak bayar, di Perancis tak bayar, free of charge. Kerajaan yang kena. Sebab bila kita belajar di universiti, dia dianggap sebagai sebahagian daripada proses untuk membangun negara, membangun peradaban.
Jadi dengan demikian orang akan mewakafkan duitnya kepada masjid ni, dan pihak yang mengurus masjid ni menyiapkan dana untuk orang belajar. So itu hebatnya sekali lah. Dan kita melihat juga, ini saya campur ke sini sedikit di ujung ni, adalah bila Tariq bin Ziyad misalnya diminta. Rasulullah kan wafat 632, Tariq bin Ziyad lahir 670, 719. So bila dia diminta untuk membantu, ataupun bukan dia diminta, sebenarnya Julian ini telah minta Musa bin Nusair. Musa ini dia adalah emir di Afriqiyah. Afriqiyah ni nama lain kepada Libya hari ini. Tapi Afriqiyah ini maknanya Afrika Utara. Dulu tak ada sempadan macam sekarang. Macam negara di rantau Melayu ini dulunya namanya Malay Archipelago, ataupun dipanggil sebagai Nusantara, rantau Melayu. Dan rantau Melayu itu termasuklah di petani sana sampai ke Kampuchea, sampai ke Filipina, sampai ke Indonesia, Malaysia, dan apa disebut sebagai Malay Archipelago, rantau Melayu, rantau Nusantara. Jadi tidak ada sempadan, boleh datang ke mana-mana. Jadi begitu jugalah emir di Afrika Utara itu namanya Musa bin Nusair ketika itu, dan Julian ini telah minta sebab katanya ini cerita je lah. Jadi ceritanya mengatakan bahawa ada seorang raja itu, Visigoth King, Raja Visigoth ini telah menghantar kepada ada Raja Roderick. Jadi Julian ini telah hantar anaknya ke church, ke gereja yang di Cereja itu pada masa itu di bawah Raja Roderick ini. Tetapi Raja Roderick ini telah mencabul anak Julian ini. Julian ini marah. Julian ini noble saja. Julian ini macam pegawai kerajaan lah, kita pegawai kanan, macam menteri itulah kepada raja. Jadi menteri ini marah kepada Raja Roderick yang telah mencabul anaknya, telah mengutus surat kepada Musa Nusair, dan Musa Nusair telah menghantar, katanya hamba, tapi saya tak fikir hamba sebab Musa faham bahawa ketika itu hamba tu tak dibenarkanlah. Maknanya hamba walaupun masih ada, tapi bekerjalah. Tariq bin Ziyad ni bekerja dengan Musa ini, dan Tariq bin Ziyad ini bukan sebarang orang, sebab Musa bin Nusair ini bukan hantar hamba gitu kan, dia bukan hantar sebarang orang. Jadi dia pergi untuk membantu Julian ini. Sebab itu ada kata-kata terkenal daripada Tariq bin Ziyad ni ketika dia menyeberangi Gibraltar, Selat Gibraltar tu, nama dia lah, Gibraltar tu Jabal Tariq lah. Sudah dia menyeberang itu, dia telah memberi arahan membakar, ini cerita, membakar kapal-kapal. So ada yang mengatakan cerita itu tak benar sebenarnya, itu cerita karut tu. Sebab tak mungkin Tariq bin Ziyad yang faham bahawa harta kerajaan dia nak bakar. Sebab itu bukan harta dia, bukan kapal dia. Yang kedua, dia tahu bahawa di sana ada tentera daripada Julian ini yang menunggu dia. Kerana mereka nak menjatuhkan Raja Roderick ini. Sebab Roderick telah mencabut anaknya. Jadi, dia apa perlu dia takut? Sebab ada orang yang telah menunggu dia. Jadi, ini cerita ini dicerita dengan dengan corak cerita yang menghina orang Islam sebenarnya. Disebut dalam cerita yang lain lah. Tak mungkin Musa bin Nusair ni hantar sebarang orang, dan Tariq bin Ziyad ini bukan sebarang orang. Kalau tidak, dia tidak boleh mengerti sehingga boleh membuka kata-kata negara Spanyol ini kepada satu Andalusia yang menjadi tempat orang Islam. Andalusia dan seterusnya lah. So jadi maknanya mereka membina Andalusia itu dengan ilmu, bukan dengan senjata. Bukan macam itulah. Okey, saya teruskanlah. Itu bukan tajuk cerita kita pada petang ini. Tapi apa yang saya nak ceritakan, orang Islam juga adalah orang yang pertama di dalam membina ilmu ini. Allah, saya tak dapat ni. Mereka ini yang membina universiti yang pertama. So kalau kita tengok sejarah, universiti pertama yang dibuka adalah pada tahun 737 di dunia, di Tunisia.
Itu namanya universitinya Universiti Az-Zaituna. Universiti Zaitun lah, Zaituna. Dan tetapi mengikut UNESCO, universiti ini tak boleh dianggap sebagai universiti pertama sebab abad yang ke-16 berlaku peperangan. Abad 16 ni ialah 1500 lebih. Apabila Islam jatuh pada tahun 1492, jatuh di Andalusia ataupun di kita kata di Cordoba sana, jadi berlaku pertempuran dan akibatnya, dan juga orang Islam pun bergaduh sesamanya, dan akibatnya Universiti Az-Zaituna ini terpaksa ditutup. Tak tahu tarikhnya, tetapi yang jelas Az-Zaituna ini pernah alumni-nya ialah Ibn Khaldun. Dan Ibn Khaldun pernah belajar di universiti ini. Ibn Khaldun pernah belajar juga di universiti universiti di Cairo, iaitu Universiti Azhar. Allah lupa. So, dan sekarang ini Az-Zaituna ini Syekh Hamzah Yusof, mungkin siapa yang pernah melawati email atau email pula YouTube, selalu terdengar Syekh Hamzah Yusof. Syekh Hamzah Yusof ini orang convert Islam kepada Islam, dan dia merupakan presiden Az-Zaituna College di Amerika lah. Di Amerika. Dia buka universiti ini pada tahun 2009 yang lalu, dan menggunakan moto yang Syed Najib gunakan moto untuk UKM, iaitu Rabbi Zidni Ilma. Itu moto awal UKM. Tetapi kemudian ditukar pada ilmu memimpin. Bila Tun Razak nak buat convocation, dari convocation itu diisytiharkan moto UKM adalah ilmu memimpin. Sebelumnya adalah Rabbi Zidni Ilma. Saya yang menjadi pelajar UKM tahun 1927 pun tak tahu apa dia Rabbi Zidni Ilma ni. Rupa-rupanya ayat Quran. Rabbi Zidni Ilma ni ayat Quran. So, kerajaan Tunisia kemudiannya membuka balik universiti ini pada tahun 24 April 1956. So, universiti ini adalah sekarang ni. Tetapi pelajarnya sekitar 1000 orang saja. Nanti saya tunjuk gambarnya kemudian. Okey, kemudian yang seterusnya kita lihat, saya sebut tadi, Baitul Hikmah dibina tahun 786. 6 tahun selepas lahirnya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Dibina oleh Harun Abdul Rashid. Kemudian dibesarkan oleh anaknya Makmum pada tahun 813 masih. Maknanya aktiviti ilmuwan ini bukan terpisah, bukan terasing daripada peradaban Islam. Islam membina peradabannya berdasarkan ilmu. So, Baitul Hikmah merupakan pusat terjemahan karya-karya sains dan teknologi di peradaban silam. Maksud peradaban silam ini ialah peradaban Yunani, peradaban Byzantium, dan juga daripada Parsi, iaitu orang-orang yang menyembah orang Majusi itu. Mereka juga telah bina peradaban yang disebut sebagai Zoroaster, itu penyembah api, ke dalam bahasa Arab, yang kemudiannya itu di karya-karya ini yang bahasa Arab ini dibangunkan oleh orang Islam, sarjana Islam. So, ada dua natijah di penubuh Baitul Hikmah ini. Unsur yang baiknya ialah kita dapat lihat di sinilah permulaan di mana kita kata karya-karya non-Islam itu dikembangkan. Dan mau tidak mau, mereka bukan hanya menterjemah, tetapi mereka juga menyerap budaya yang dibangunkan oleh oleh orang Yunani, iaitu mengagungkan pemikiran yang disebut dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita ini sebagai golongan Mu'tazilah, golongan yang mementingkan akal. Ini sebelum 786 ini Rasulullah wafat 632, 100 tahun lebih itu Mu'tazilah tak muncul lagi. So, muncul ini sezaman dengan zaman Abbasiyah. Abbasiyah mengambil alih tahun 750 daripada Umayyah, kan? Kita tahu benda ni. So, saya tak berhasrat nak melanjutkan itu kena aspek lain sampai saya nak pergi tentang sains dan teknologi ini. So, pemikiran sekular Yunani itu juga menular di dalam pemikiran umat Islam ketika itu. Kerana terlalu mengagungkan tamadun silam ini, mereka juga membawa pemikiran-pemikiran Yunani ke dalam Islam. So, ada unsur-unsur ini yang dibawa kepada orang. Jadi kalau orang tanya, memang kita tak nafikan.
bahawa terdapat unsur-unsur ini. Tetapi sebahagian besar umat Islam masih mengekalkan, termasuklah ahli sunnah wal jamaahnya dan sebagainya. Okey, saya nak, kalau saya boleh saya sebut dalam bentuk grafik begini, beginilah lebih kurang ceritanya. Rasulullah wafat 632, diambil alih pemerintahan oleh Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun 4 bulan, 2 tahun 4 bulan begitu. Sebab Abu Bakar kemudiannya meninggal pada bulan Ogos tahun 634 ini. Kemudian dia ambil alih oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar merintah selama 10 tahun, dan kemudiannya diganti oleh Sayyidina Osman. Sayyidina Osman agak lama, dan Sayyidina Umar dibunuh oleh orang jahat, orang kita kata dia dibunuh pendendam begitu sajalah. Tetapi pembunuhan Sayyidina Osman ini lain sikit. Dia merintah selama 13 tahun, tetapi Sayyidina Osman kemudian dia dibunuh, dan akhirnya berlaku pergaduhan antara Sayyidina Ali lah dengan Muawiyah. Dan saya tak berhasrat nak bicarakan di sini, tetapi Sayyidina Osman hanya memerintah Sayyidina Ali merintah hanya 5 tahun, dan dia juga telah dibunuh pada 661 Masihi. Kemudian kita dapat lihat, kalau nak patah balik, saya sebut Tariq bin Ziyad tadi membuka kota Andalusia. Ini saya dah cerita tadi, Julian kecewa, Raja Rodrik telah meminta bantuan dan sebagainya. Kemudian pada tahun 750 Abbasid mengalahkan Umayyah ini, dan bangunlah kerajaan Abbasiyah sehingga 1258 Masihi, yang kemudiannya dikalahkan oleh tentera-tentera Kublai Khan tahun 1258 Masihi. Kemudian seterusnya Khalifah Harun Ar-Rasyid membina Baitul Hikmah, saya dah nyatakan tadi untuk grafiknya. Kemudian kita lihat tahun 787 terbangunnya Bandar Cordoba. Ini 786 786 ini di bawah pimpinan Abbasiyah, tetapi Abbasiyah tak sampai di Afrika, tak sampai di Morocco sana, tak sampai di Tunisia. So ini di Tunisia ni, ini pengaruh di Morocco ini yang juga membina Masjid Agung iaitu Cordoba, dan di Cordoba itu bukan hanya setakat masjidnya, jadi center educationnya, pusat pendidikan Umayyah yang berada di Cordoba itu. Ini sama dengan Harun Ar-Rasyid bina Baitul Hikmah, ini zaman Abbasid. Ini adalah Umayyah. Ada perbezaan. Saya tak nak pergi detail, saya faham sebahagian daripada kita pun tak faham betul ini. Kemudian Hulagu Khan mengalahkan umat Islam 1258. Kemudian lepas itu bangunnya pemerintahan oleh Sultan Muhammad Fatih ini di Turki, dan menjatuhkan kota Konstantinopel menjadi Istanbul. Kemudian seterusnya 1492, oleh kerana Islam telah mengalahkan kota orang Kristian, sebab di sana ada Hagia Sophia. Hagia Sophia ini dibina sebelum Rasulullah lahir lagi. Tak tahu bila, tetapi pada tahun 532 dia telah terbakar kerana berlaku pemberontakan. Rasulullah tak lahir lagi. Rasulullah lahir tahun 571. 532 terbakar dan dibina Hagia Sophia itu. Dan apabila Sultan Muhammad Fatih datang, Sultan Muhammad Fatih telah menukar Hagia Sophia ini menjadi masjid. Sampai sekarang lah. Dan bila datang Kamal Atatürk, dijadikan dia sebagai muzium, tetapi saya dimaklumkan Erdogan sekarang telah mengadakan sembahyang Jumaat balik di Hagia Sophia ini, telah menjadikan dia sebagai masjid balik semula. Dan bila orang barat komen sebab katanya ini tamadun yang milikkan orang semua, tapi dia kata sebenarnya tak betul, sebab Sultan Muhammad Fatih dah beli. Jadi kemudian dia beli church ini, dan kemudiannya dia wakafkan church ini. Jadi bukan milik semua, milik umat Islam sebenarnya, bukan milik untuk, sebab orang barat dia nak jadikan dia sebagai pusat untuk orang barat juga, tetapi katanya tak betul, sebab ini adalah harta wakaf yang diwakafkan oleh Sultan Muhammad Fatih. Okey, kemudian Andalusia, mereka mengalahkan Islam di Andalusia. 1,502 orang dipaksa memeluk agama Kristian ketika itu, dan ini fakta sejarah. Kemudian
berlaku revolusi di barat pada sekitar 1500 Masehi dan permulaan kepada tamadun barat moden hari ini. Ini kalau kita lihat daripada segi dan kejatuhan kerajaan Islam 1924 oleh Osmaniyah ini barulah. Ini adalah lebih kurang sejarah ringkas berkenaan dengan pemerintahan Islam. Naik dan jatuh dan hilang khilafahnya, khalifah Osmaniyahnya. So umat Islam bila jatuh khalifah ini masing-masing bergerak sendiri. Di Malaysia pun dengan kesultanan dia masing-masing lah. Ini daripada segi pemerintahan Islam. Daripada segi ilmu pula, daripada segi ilmu, pemindahan pendidikan ni, sistem pendidikan ni dalam Islam ini ialah once again bermulanya dengan sama inilah. Pertama sekali, sebelum adanya Islam, kita lihat sistemnya adalah jenis paganism. Kemudian paganism maknanya asli yang bergaduh antara satu dengan lain. Ada dua budaya atau tamadun yang berasaskan agama, satu Nasrani, satu Majusi. Majusi ialah agama penyembah api iaitu Zoroaster, dan Nasrani agama yang dibina oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bila Islam datang, di zaman Mekah pun tak dikonsider lagi sebab tidak ada institusi. Jadi Islam belum ada institusi, tak ada. Yang ada ialah dakwah Rasulullah SAW daripada rumah ke rumah, di rumah Darul Arkam dan sebagainya lah. So bila baginda hijrah pada tahun 622, ni tarikh hijrah Rasulullah SAW. Baginda membina masjid yang pertama, ini Masjid Quba. Masjid Quba itu menjadi pusat aktiviti, pusat ibadah, pusat kemasyarakatan dan pusat di mana baginda menyusun masyarakat Arab di Mekah itu dan Yahudi dan sebagainya. Itu permulaannya. So dengan masjid tersebut. So sekali lagi saya sebut bila Rasulullah wafat dan mereka ini meneruskan apa yang Rasulullah perjuangkan itu. Kemudian universiti pertama tadi saya sebut Al-Zaitun University dibina di Tunisia. Kemudian Khalifah Harun al-Rashid membina Baitul Hikmah. Ini semua sistem pendidikan. Dan seterusnya ini permulaan penterjemahan, mementingkan ilmu, sebab itu mereka menterjemahkan karya-karya Yunani, bukan Islam saja. Karya Yunani itu karya sains dan teknologi, bagaimana mereka membina senjata dan sebagainya, perubatan Islam, perubatan yang telah digunakan oleh zaman dulu dan sebagainya. So memperkasakan pendidikan, memahami dan memenangkan kepelbagaian, iaitu bukan hanya ilmu yang datang daripada Islam, ilmu yang pelbagai sumber ini diraihkan oleh Islam. So akibatnya pelbagai budaya juga diraihkan oleh Islam. Sebab itu kita tengok dalam masyarakat Islam, kita ada banyak budayanya yang kita raihkan yang bersama, kecuali yang bercanggah dengan agama Islam itu sendiri. Sebab itu Islam meraihkan pelbagai agama. Kemudian 786 membangunkan Masjid Kota Agung di Cordoba. Di sini juga 786 pembinaan Baitul Hikmah, tetapi Umayyad membina Kota Cordoba di Spanyol. Kemudian Khalifah Ma'mun membesarkan Baitul Hikmah dan kemudian menjadi pusat pendidikan dunia. So dulunya mungkin regional, but sekarang Hikmah ini dikenali di serata dunia. Di zaman itu pada tahun 813 orang daripada negeri Cina dah pergi ke sana. Rantau Melayu pun dah pergi sana. Tapi rantau Melayu ini saya tak tahu sejarahnya dibawa pergi ke Leiden dan sebagainya. Sehingga kita dah tahu. Bila kita merdeka ini, kita nak bincang sejarah kita pun hanya setakat merdeka saja. Ini jadi masalahnya. Walaupun kita merdeka, tapi kita masih tak nak bincang siapa kita sebelum merdeka ini. Kemudian kita sudah ada universiti kedua dan hari ini menjadi universiti pertama tahun 859, itu Universiti Qarawiyyin. Kita terkenal di barat ataupun dalam ajaran agama Kristian, orang perempuan tak boleh nak belajar. Tapi kita orang perempuan lah yang membina universiti. Sebab itu saya tak faham tentang polemik yang berlaku di Afghanistan ini, di mana orang perempuan tak dibenarkan masuk universiti yang saya tengok di Al Jazeera dan sebagainya. Apakah itu ajaran Islam ataupun apakah itu budaya mereka ni? Sedangkan dalam sejarah Islam, orang pertama yang membina universiti adalah perempuan.
Jadi tak mungkin pula orang perempuan tak boleh masuk universiti. Ini pelik kan? So, pembinaan sistem pendidikan formal di bawah Umayyad. Secara rasminya sudah ada pendidikan secara formal. Kemudian Istana Alhambra dibina. Juga Istana Alhambra ini kalau saudara-saudari visit menziarahinya, saya dah 3-4 kali dah pergi ni, saya akan dapat lihat di mana di istana ini ada satu Istana Alhambra ini ada satu kita kata tempat di mana pihak istana menjemput para ilmuwan untuk berbincang, bermuzakarah, berkonferens, istilah sekarang ni, berkonferens, berdialog, berdebat di istana sebab Sultan nak ikut. Kalau Sultan tak ikut pun anak-anak dia akan kerah anak-anak dia untuk mengikuti debat, seminar, forum dan sebagainya di istana. Begitu hebatnya sekali. Dan kenapa saya kata demikian? Sebab dalam istana ini ada satu istana yang bernama Generalife. Saya dulu saya sebut Generalife. Tapi saya punya guide itu kata, ini bukan bahasa Inggeris, ini bahasa Spain. Bahasa Spain ni macam bahasa Melayu juga. Jadi dia minta saya sebut. Saya pun sebutlah Generalife. Dia kata, cuba you sebut lagi. Generalife. Sebut banyak kali lagi. Generalife. Jannatul Arifi. Itu dia kata, istana ini datang di peribahasa Arab, Jannatul Arifi. Jannah, syurga. Arifi, orang yang arif. Jadi syurga orang arif. Jadi ada satu istana namanya Jannatul Arifi yang menempatkan orang-orang arif ini, orang-orang pandai, ilmuwan ini di istana ketika itu. Jadi kita tak boleh lari sebab ini istilah dan ini digunakan dengan hari ini. Jannatul Arifi ini ada sampai hari ini. Nanti saya tunjuk dalam gambarnya. Kalau saya tak buang ni. Kemudian barulah terbina universiti ketiga. Tetapi universiti kedua mengikut UNESCO. Universiti pertama ialah Qarawiyyin, universiti kedua adalah Azhar. Tapi universiti ini sepatutnya universiti pertama tetapi terpaksa di-delete, dihapuskan di prasejarah kerana dia ditutup. Dalam abad yang ke-16. Dibina oleh oleh Al-Hakim, governor yang memerintah Islam di Kairo ketika itu. Dan universiti yang keempat, universiti di Sankore, Mali, dan universiti ini sudah well established dan melahirkan sarjana di peringkat PhD hari ini. Nanti saya bincang lebih lanjut kemudian. Dan barulah ada universiti di barat yang pertama iaitu Universiti Bologna. So ini universiti pertama di barat dan ini fakta ini tak dinafikan, ada dalam ini. Hanya tak digembar-gemburkan. Saya pun pelik kalau di negara Islam seperti Malaysia dan saudara buat sains Islam, sains di Malaysia, tak tahu benda ini. Agak pelik sebab kita duduk universiti, sepatutnya kita tahu sejarah universiti. Tetapi kita tak tahu. Sebab orang tak cerita. Sebab bila penjajah dia merintah negara orang Islam, dia buat sistem pendidikan, dia tak masukkan benda ni dalam silibusnya. Dan barulah lahirnya universiti, sistem pendidikan Eropah yang pertama, barulah lahirnya Universiti Oxford. Bila saya pergi Universiti Oxford, ada Dr. Afifi dan saya jumpa Dr. Afifi, kawan saya ni, muda pada saya. Dia kata 1096 ni pun tak tahu. Hanya disebut 1036 oleh ramai orang sebab ada tempatnya yang dia adopt cara orang Islam buat tempat pembelajarannya dan kemudian lepas itu oleh kerana di Itali, Bologna menyebut ada universiti dia orang pun sebut jugalah. Ini 8 tahun kemudian. 96 atau 88, 8 tahun kemudian. Dan mereka menyebut ini. Dan katanya mereka telah menghantar ilmuannya di sama ada Oxford University ini dan juga Bologna ke mana? Ke di Alhambra ini. Sebab sudah ada sistem pendidikan yang begitu jelas dan mereka menghasal sarjana mereka macam kita hari ini hantar buat PhD dekat Amerika, dekat England, dekat Australia, so mereka hantar ke negara-negara Islam ini untuk belajar. Begitu hebat sekali. So inilah sistem pendidikan yang telah dibangun oleh umat Islam. Dan kalau saya nak ulang balik, saya ulangi banyak kali ni supaya ingat ni. Al-Zaituna dibina di Tunis, kemudian Universiti Qarawiyyin yang kedua dengan dana wakaf, Al-Azhar 972, Universiti Sankore.
Hebatnya sedikit Universiti Sangkurai ini, dia sudah ada pelajar sehingga 25,000 orang, sudah ada sistem sehingga orang boleh buat tesis PhD. Dan buku di perpustakaannya ada sekitar 700,000. 700,000 tahun 989. Maknanya, kalau kita umat Islam ini tak mau mendekat diri dengan ilmuwan, dengan buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, saya tak tahu nak kata apa. Sebab ini adalah warisan umat Islam sebenarnya, iaitu mengenali ilmuwan, para ilmu. Tak tahulah hanya kita hari ini sibuk dengan penyanyi pop, bintang filem dia tak kenal, dia lebih kenal. Tak percaya, tanyalah pelajar universiti yang saya pernah lakukan. Suruh dia ambil satu keping kertas putih, satu kertas putih macam ni, suruh buat 2 begitu, dan kemudian suruh buat di kiri nama orang yang dia kenal, ilmuwan, di kanan nama penyanyi pop bintang filem. Saya rasa lebih banyak penyanyi pop bintang filem yang dikenal daripada ilmuwan. So macam mana nak jadi pelajar ilmu, sedangkan kita sendiri dalam sejarah umat Islam ini kita cukup arif atau cukup hebat untuk menghormati orang berilmu ini. Untuk buat PhD ini dia kena selesaikan satu isu yang kadang-kadang mengambil masa sehingga 10 tahun. Dan setelah mereka dapat selesaikan masalah ini dan diberi konfor di ijazah, mereka menjunjung Al-Quran. Sebab tu saudara tengok mutabak itu ada 4 segi itu, dia menggambarkan buku. Orang Islam menggambarkan dia menjunjung Al-Quran sebab Tok Guru dia akan meletakkan Al-Quran di atas kepalanya, dan dengan demikian Tok Guru itu yang akan mengijazahkan dia. Kaedah ini masih digunakan di Amerika, di mana dekan itu memberi ijazah, bukan naik chancellor, bukan chancellor. Dekan yang bagi, mewakili lecturer berkenaan di fakultinya. Ini diguna pakai hingga ke hari ini. Pakai jubah pun sama, iaitu orang Islam. Dan diberi gelaran, mereka diberi gelaran Ayatullah. Dan tesis PhD ini digelar sebagai Ar-Risalah. Kita sebut sebagai tesis. Mereka sebut sebagai Risalah. Risalah itu menggambarkan satu compilation study yang menyelesaikan satu isu PhD-nya itu. Itu hebat sekali. Dan ini diikuti. Jadi kalau kita buka, ternyata mereka telah mengikut ajaran Islam. Cara-cara ulama Islam memberi ijazah kepada pelajar mereka. So, pada ketika ini, Timur Tengah menjadi pusat ilmu perdagangan antarabangsa. Basrah, Baghdad, Kairah, Damsyik, Lebanon, Cordoba, Yaman, Libya, Khwarizm, dan macam-macam nama ini terkenal sebagai center of knowledge. Malah disebut juga sebagai bandar ilmu. Ini hebatnya lah orang-orang dulu. Dan ini saya tak nak detail sebab masa mungkin tak ada ni. Tetapi saya nak menyebut kepada saudari, kalau orang mengatakan bahawa tak baca sains, tak betul. Hampir semua ini mereka ada. Di sini tengok, di Azaytuna ada berkenaan dengan sains dan perubatan. Dah diajar tahun 737. Malah hospital pertama yang dibina Damsyik pada tahun 707. Sebelum ada universiti dah ada hospital. Mereka belajar perubatan. Hanya di universiti ini mereka compile semua ilmu-ilmu perubatan itu dalam bentuk yang sempurna lah, dalam sistem yang boleh diajar. Sudah diajar. Universiti juga mempunyai manuskrip dalam semua bidang sains, termasuk dokumentasi nahwu, logik, etika pendidikan, kosmologi ini, astronomi, aritmetik, latihan vocational, dah ada di universiti ini. So tak betul kata yang diajar tu hanya ilmu agama. Universiti Qarawiyyin, of course, dia ada perubatan, matematik, astronomi. Saya tak dapat maklumat lanjut ni. Azhar lagi lah, dia ada astronomi yang diajar oleh, kemudian yang belajar itu ialah Ibn Haytham. Dan Ibn Haytham ini terkenal dengan bidang optiknya. Buku Al-Manazir itu. Jadi tak betul ni. Kalau kita pergi mengatakan bahawa universiti yang dibangunkan oleh Islam hanya mengajar fiqh, mengajar usuluddin, mengajar syariah, tak betul. Kemudian Universiti Sangkurai mengajar matematik, geografi, sejarah, fizik, astronomi, kimia, beserta kajian lanjutan. Of course, setiap kali mereka mengajar nahwu. Sebabnya, nahwu Al-Quran itu akan menjelaskan kepada kita tentang apa-apa yang nak diceritakan dalam Al-Quran itu. Itu amat penting. So, sebab itu orang yang belajar di Universiti Azhar itu, dia belajar berkenaan perubatan, tapi dia juga belajar tentang Al-Quran.
Sebab tu ada orang pergi Mesir, dia tak nak belajar di Universiti Azhar ni, buat perubatan di Universiti Azhar. Walaupun Universiti Azhar itu sampai hari ini ada fakulti perubatannya. Sebab mereka kena hafal at least 1/3 Al-Quran sebelum diberi ijazah. Saya sebut ini sebab anak saya sendiri belajar di Mansurah. Sebab Mansurah itu dia belajar dengan University Manchester. Ada collaboration, ada pensyarah di University Manchester. So mereka tak perlu hafal Quran di Mansurah itu. So itu bezalah. Sampai hari ini sistem ini. So mereka memahami Al-Quran, bahasa Nahwu dan sebagainya. Ini trust utama pendidikan Islam pada masa itu. Kemudian fiqh syariah, peraturan hidup, mengenai hukum, hakam dan sebagainya, muamalat. Memahami konsep dan falsafah, ini yang nak diajar. Membangunkan manusia untuk berfungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ini apa yang telah diajarkan. So, kemudian kita dapat lihat bahawa ilmu ini pada masa tersebut di barat masih tenggelam. Sebab itu saudara tengok peta civilization yang saya tunjukkan hari Selasa yang lepas, bahawa di Eropah tidak ada pun tamadun yang dibina. Mereka sampai hari ini bangga dengan Vikingnya, pirate-nya, nomadiknya. Ini kaum-kaum jahiliah ini. Mereka tak bangga dengan ilmuwan sebab para ilmuwan pun tak sehebat dengan yang dihasilkan oleh orang Islam ketika itu. So berlaku peperangan antara orang Islam dan orang Kristian ini yang kemudiannya ilmu itu dipindahkan kepada orang-orang barat ni. Dalam peperangan itu juga pindah. Sebab orang Islam, bila dia berperang, dia masih ada adabnya. Rasulullah pesan, jangan bunuh binatang, jangan rosakkan tanam-tanaman, jangan ganggu wanita dan anak-anak, jangan ganggu orang tua. Itu, dan adab ini, kaedah ini digunakan apabila mereka belajar daripada orang Islam, betapa tingginya akhlak mereka ketika berperang. Itu. Bukan main bunuh saya, tapi kena ada adabnya. Tak boleh, sebab mereka akan bertanggungjawab. Mati besok dalam kubur, mereka akan ditanya. Soalan yang pertama ialah, kenapa mereka bunuh si anu? Mereka kena bagi jawapan. Kalau bunuh kerana the sake of bunuh, dia akan ditanya, dipersoalkan. So, berlaku pemindahan ilmu dalam konteks ini, dalam konteks perdagangan, sains dan teknologi dan sebagainya ke strata dunia. So, umat Islam, umat yang terkenal dalam berdagangnya, maka proses perdagangan itu juga memindahkan ilmu mereka. Mereka tak boleh menipu, mereka tak boleh ambil riba, mereka tak boleh macam-macam lah yang diajar oleh Islam ini. Dan di Itali mereka membina universiti bunyinya Bologna, ejanya Bologna, B-O-L-G-N-A, tapi cara pronunciation-nya Bologna. Saya sendiri dijemput ke universiti ini tahun 1988. Sebab pada masa 1988 sebab mereka menyambut 900 tahun 1088 1988. Pada 1988 itu mereka mengadakan konferensi solar energi besar-besaran. Dan saya, bidang saya solar energi, saya juga dijemput oleh ini, dijemput tu maksudnya dia orang bayar saya punya yuran dan juga tiket kapal terbang, dan untuk bersama kerana mereka mengadakan sambutan secara besar-besaran 900 tahun Universiti Bologna. Yang mereka sebut itu, ini yang mereka kata universiti yang pertama. Saya pun terfikir universiti pertama bukan Bologna, tetapi Universiti Azhar. Tapi kemudian mereka menyebut 900 tahun. Tetapi universiti pertama yang lahir di Eropah lah. Dan diikuti oleh Universiti Oxford pada 1996 menggunakan dana endowment. Mereka gelar endowment dalam Islam kita sebut sebagai wakaf. So konsep yang sama. Tapi untuk mereka menggunakan dana endowment. Kedua-dua universiti ini sampai hari ini masih mengadaptasikan model Universiti Islam, model Universiti Azhar, model Universiti Qarawiyyin dan model Universiti Islam Korea di Mali. Sekarang kita pergi sedikit melawat universiti ini secara bergambar. So ini adalah, saya tak ada gambar dulu, tapi saya sempat pergi ke muzium kerana baru-baru ini 2016 saya telah dijemput oleh kerajaan Arab Saudi untuk diberinya tiket penerbang dan sebagainya untuk kami pergi sebelum Ramadan 2016 dan melawat ke tempat-tempat yang dibina oleh kerajaan Arab Saudi ini. Salah satunya adalah satu muzium di Taif. Yang begini di Taif ada satu muzium
Dan dia menunjukkan ini, saya ambil gambar, banyak gambar ini. Ini adalah model masjid pertama yang dibina Rasulullah SAW, itu Masjid Quba. Ini arah kiblatnya ke sini sekarang ini. Dan ini adalah masjidnya di mana ini tempatnya, dan ini tempat orang solatnya. Ini tempat apa kita kata rumah kediaman Rasulullah yang awal di sini, di sebelah Masjid Quba itu. Dan hari ini di tempat yang sama, of course mereka bina semula ini. Kalau kita pergi pun inilah imamnya menghadap ke sini, dan ini tempat yang hak dulu telah jadi tempat untuk ambil wuduk dan sebagainya, dan ini tempat solatnya sampai ke belakang lah, tetapi tempat solat utama ialah di sini. Dan di bawah ini dibiarkan atrium ini kosong sebab nak mengingati yang sepenuh dulu, tetapi oleh kerana banyak sangat burung terbang sini dan najis burung, mereka taruh net, ya, supaya burung tak terbang masuk dalam, dan kawasan dalam ini pun telah di-airconkan, telah disejukkan dengan aircon. Ini yang terakhir, ini yang dulu. Ini Masjid Quba yang kemudiannya saya nak sebut ini dia menjadi pusat pendidikan. Di samping Rasulullah itu menjadi ketua negara, dia juga mengajar, baginda juga mengajar mereka ini di masjid ini. Dan ini adalah contoh masjid di Damsyik, bukan contoh lagi, masjid Umayyah yang dibina tahun 661. Rasulullah wafat 632, 30 tahun, 29 tahun kemudiannya. Ini Baitul Malnya, dan ini di Qoyatnya, tempat orang boleh semayang sini, kena buka kasut, tapi sempurna seperti yang di atas ni, di sini, di mana kita masuk dalam itu, dan ada Qoyatnya, dan ini tempat dalam masjid tersebut. Ini imamnya di sini, dan kita lihat kalau kita pergi ini dengan ini, dalam masjid ini ada ini masjid ini ada ini adalah makam Nabi Yahya, makam Nabi Yahya yang kepalanya dipenggal. Makam Nabi Yahya, dia seorangnya di sini, dan ini lilin besar ni. Ini lilin yang dulu-dulunya dia buat sebagai untuk menyinar tempat orang sembahyang ini. Jelaganya digunakan untuk buat kad ditulis kat atas itu. Tapi sekarang dah tak pakai lah. Tapi ini dah dalam masjid. Ini pihak orang masjid yang guide kami lah, yang memandu kami menceritakan tentang apa berlaku dalam masjid ini. Saya nak tunjuk masjid ini masih digunakan hingga hari ini sebagai tempat kuliah di Universiti Damsyik. Dan saya nak sebut satu lagi, ini contoh masjid dulu, iaitu Masjid Sultan Hasan di Kairah. Tapi dulu-dulunya tak ada kamera. Jadi dilukis beginilah. Jadi sekarang nanti saya tunjuk gambar sekarang ini. Jadi saya agak tertarik dengan gambar dulu ini sebab ini masjidnya, Masjid Sultan Hasan, tetapi di depannya ini ramai tetamu yang datang dan mereka berniaga di depan ini. Dan ada unta dan sebagainya cerita dulu. Dan kalau kita masuk ke dalamnya, inilah dalam masjid tersebut. Dan di sini kalau tengok ini disebut sebagai zawiyah. Ini zawiyah, ini zawiyah. Ini tempat orang semayang, main prayer hall ataupun tempat solat utama. Dan di sini juga ada orang solat, orang musafir datang solat. Tapi di sini orang belajar. Jadi seorang guru yang mengajar tentang kata-kata syariah, yang ini mengajar tentang usuluddin, yang tempat lain ada mengajar tentang muamalah dan sebagainya. Jadi inilah tempat-tempat mereka belajar. Ini asalnya dulu. Itu yang dipanggil sebagai ijazah bersanad ini. Ijazah mereka bersanad. Jadi dia belajar kepada seorang guru sehingga habis, dan guru ini akan memberi ijazah kepada muridnya, mengatakan bahawa sekarang kamu boleh pergi mengajar dan aku redha ilmu aku dan sebagainya. Kemudian dia pergi pula pada guru yang kedua, pergi pada guru yang ketiga, pergi guru keempat dan seterusnya. Syekh Abdullah Fahim, dia telah belajar di Universiti Azhar, di Universiti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah kepada seramai 42 orang guru. So itu disebut ijazah bersanad, maknanya setiap guru itu memberi ijazah kepadanya. Tidak ada otoriti, itu dipanggil ijazah bersanad zaman dulu. Ini cara belajar dulu, cara ilmu itu disampaikan. Dan ini pemandangan masjid sekarang. Ini tak ada lagi lah. Sebab sekarang ni dah ada kereta ada semua. Dan ini pandangan dalam. Zawiyah yang dulu tempat belajar telah ditukar menjadi
tempat ambil wuduk dalam ni. Kalau siapa-siapa tempat wuduk, nak ambil wuduk. Tapi bilik airnya di luar lah, tak di dalam. Jadi untuk ambil wuduk hanya dia terlelap dan sebagainya, kena ambil wuduk waktu sembahyang ini tempatnya. Tapi masjid gambarnya masih kekal. Berbanding dengan ini, gambar kekal. Gambar kekal. Hanya kalau dulu ada, saya sebut tadi ada lilin, dan hari ini dengan lampu kabel elektrik ini untuk lampu elektrik ni. Di tempat muazzin dan juga sembahyang di sini. Okey, ini adalah Baitul Hikmah yang saya sebut tadi, dibina tahun 786. Dalamnya ada fountain. Saya tak pernah lagi ke sini sebab negara di berperang. Tapi inilah gambaran pelukis betapa sibuknya orang dulu menimba ilmu dengan berbagai guru, dengan inilah ilmu rak-rak bukunya, dan ini pelbagai buku yang ada yang diterjemahkan, yang digunakan oleh para ilmuwan ketika itu untuk belajar, yang datang daripada seluruh dunia. Ini gambar pemandangan luar Baitul Hikmah yang ada di Baghdad hari ini. Tak tahulah kalau aman besok kita mungkin boleh pergi ziarah tengok sana. Saya mungkin tak sempat lah. Umur saya pun dah 70 sekarang ni. Ini adalah Cordoba, Spain, Masjid Cordoba. Masih bentuknya seperti masjid di Madinah. Kalau saudara pergi masjid Madinah, ini bentuknya macam ni dikekalkan. Sebab walaupun dibina tahun 786, tapi semangat Madinah itu dibawa, the spirit of Madinah, masjid Madinah itu dibawa sebab dia bukan hanya masjid, tetapi dia juga sebagai tempat orang belajar ilmu. Ini pandangan di luar, dan saya dimaklumkan oleh turis guide itu, dia kata ini loceng lah menara ni, sebab kalau kamu buang di luar ni, nampaklah menaranya. Menaranya berbentuk Maghribi, Morocco punya style, itu 4 segi. Kalau kita tengok macam bentuk di Putrajaya 4 segi, itu Morocco. Kalau bentuk mosque, bentuk Turki, dia bulat. Tapi dalamnya inilah bentuknya. Dan sekarang ni boleh pakai kasut lah sebab ini. Tapi sekarang ni sudah menjadi gereja. Ditukar kepada gereja dalam tahun 1286 menjadi Santa Maria di Mayo, Saint Mary Major Cathedral. Okey. Next slide. Ini adalah University Az-Zaituna yang saya sebut, yang ditutup pada abad ke-16 tetapi dibuka semula pada 24 April 1956 sebelum Malaysia Merdeka. Dan ini bentuknya, pelajarnya dikekal sebanyak 1,000 orang. Minaretnya 4 segi, ini Moroccan type ataupun Tunisia Universitas. Dalamnya masih ada koyak seperti Universiti Azhar. Saya sebut seperti Universiti. Nanti kita tengok Universiti Azhar itu. Ini adalah universiti, seterusnya adalah universiti yang pertama di dunia. Ini isteri saya lah, iaitu Universiti Qarawiyyin yang dibina oleh Fatimah Al-Fihri pada tahun 859 Masih. Kita tengok dalamnya ada fountain untuk penunjukan. Ini asalnya dulu ada 2 yang, dan ini adalah masjidnya yang juga merupakan universiti yang pertama. Ini mozaik ini dimaintain oleh kerajaan Morocco sampai sekarang. Dan dia kekal sampai sekarang. Hanya mereka ini renovate untuk membuat untuk maintain dia punya itu. Tapi masih sampai sekarang masih ada dan masih digunakan. Sebab itu dia dianggap sebagai universiti yang pertama. Dan ini Universiti Azhar, saya tengok bentuk ni. Kalau kita tengok universiti yang dibina ni, bentuk dia. Ni bentuk koyak dia ni masih sama. Iaitu ada ni Universiti Azhar ni. Kalau pergi Universiti Azhar sekarang, inilah yang ada. Yang dibina pada tahun 97 oleh Al-Hakim. Ini pemandangan luar. Saya cuba mendapat gambar lama-lama ni nak menunjukkan. Okey, dan ini ada Universiti Sankore yang dulunya. Kalau tengok semua universiti ini, di depannya adalah masjid. Sebab itu UKM depannya adalah masjid. Sebelah kanan, sebelah kiri dewan untuk dapat ijazah. Di belakang itu tempat kita belajar, dan di tengahnya ada aliran ilmu. Seolah-olah kita daripada ulu sana tak ada ilmu, kita belajar dapat ilmu, dan kita menerima ijazah di Dekta itu, dan ada masjid di depan Dekta itu. Itu ada simbolnya. Bila kita bina UKM, ada orang masuk UKM tak tahu tu. Daripada segi simbolnya dia datang. So dia datang mula-mula ialah belajar kerana Allah dan menuntut ilmu itu kerana Allah. Okey. Itu adalah dan kalau kita boleh buat ringkasan, inilah ringkasan. Itu
Kenapa sistem pendidikan ini, kenapa pendidikan itu penting dalam Islam? Karena dia membebaskan manusia daripada pengaruh agama, pengaruh istana. Kalau kita tidak ada ilmu yang bebas gitu, maka kita akan mengatakan macam dululah orang hanya bergantung pada Firaun, orang hanya bergantung pada Syaitan, dan Syaitan itu segala-galanya. Firaun itu segala-galanya. Walhal mereka hanya pemerintah. Umat Islam lah yang datang dan membebaskan daripada istana ini dan memperkenalkan siapa ilmuannya dan apa sumber ilmunya dan bagaimana untuk membina ilmunya dan sebagainya. Itu yang pertama. Itu sistem pendidikan Islam, bukan mengagungkan pemimpin tetapi mengagungkan para ilmuwan. Ilmu sebagai identiti diri. Kalau dulunya dia sebagai akulah pembesar, hari ini dah ilmuwan. Jadi kalau saudara-saudari nak belajar, maka tuntutlah banyak ilmu dan jadikanlah ilmu itu sebagai identiti diri kita, sahsiah diri kita. Apa yang kita buat, apa yang terjana daripada kita, gurau senda kita, melawak kita dengan kawan adalah berdasarkan pada ilmu. Rasulullah bersenda gurau, tapi senda gurau Rasulullah itu ada makna, ada ilmunya. Jadi samalah dengan kita. Kemudian yang ketiganya, membangunkan pusat ilmu. Ini Ustaz. Dia bukan ini belajar ilmu, ini ilmuwan, tapi dia juga membina pusat-pusat ilmu seperti Baitul Hikmah, universiti dan sebagainya. Itu hebat umat Islam ini. Kemudian dia seterusnya adalah dia membangunkan modal insan dalam pelbagai bidang ilmu untuk membangun dia. Kemudian membangun sistem wakaf. Bukan ada ilmu, bukan ada orang, ada center, tetapi ada dana yang membiayai untuk orang belajar ini. Ada dana yang diberi oleh orang awam, bukan oleh raja perintah. Jadi orang ini tak perlu bersyukur kepada pemimpinnya, tetapi bersyukur kepada orang yang mewakafkan hartanya, memberi wang kepada Allah. Sebab wakaf itu kepada Allah. Dan duit itu diberi kepada Allah dan duit itu digunakan untuk membangunkan manusia. Jadi ada sistem wakaf yang dibina. Kemudian membangunkan pusat-pusat kecemperangan sehingga orang mengenal. Dia ini lulusan Azhar, dia ini lulusan Qarawiyin, dia ini lulusan UKM dan sebagainya. Untuk membangun pusat kecemperangan ini sehingga mereka dapat membina. Dan universiti-universiti ini dipatroniskan, orang bahasa Inggris dipatron, dinaungi oleh khalifah-khalifah ini. Dan juga para filantropis, ini pewakaf. Jadi para pewakaf ini bersedia untuk mewakafkan wangnya, dananya, hartanya karena orang nak menuntut ilmu. So akhir sekali mereka memberi pengiktirafan, bukan hanya kepada pelajar, juga kepada orang yang membangunkan ilmu itu. Sebab itu umat Islam lebih mengenali siapa Imam Nawawi daripada siapa khalifah di zaman Imam Nawawi. Siapa Ibnu Khaldun, siapa Al-Biruni, siapa Al-Farabi, dan kita kenal semua. Dan kita memberi pengiktirafan. Pengiktirafan ini bukan bentuk sijil. Pengiktirafan itu adalah memberi pengiktirafan kepada ilmuwan yang memberi ilmu itu. Raja pun bagi juga. Sebab itu Sultan juga memberi dana kepada orang-orang ilmuwan ini yang sentiasa bersedia untuk memberi ilmu mereka. Dan sebab itu dah disebut tu di Cordoba contohnya, kita lihat Sultan membina istana dan istana itu menempatkan para ilmuwan yang datang, dan para ilmuwan itu digalakkan untuk berdebat, untuk berdialog, untuk berforum, untuk menghasilkan menjana ilmu baru. Ilmu baru dibangunkan melalui forum, melalui muzakarah, melalui yang disebut sebagai wajadilhum billati, bermujadalah, berdebat. Itu kaedah bagaimana ilmu itu berkembang. So hari ini berdebat itu menjatuhkan moral orang, itu jadi masalahnya. So itu bagaimana Islam membangunkan ilmu itu. Kita belum sampai kepada maudhu' kita yang awal. Maudhu' kita ialah sains tauhid. Sekarang saya nak tunjuk pada saudari secara gambarnya, harapnya saya boleh habis tapi masa ada 20 minit lagi, tentang sumbangan sarjana Islam kepada sains dan teknologi. Saya ambil buku ini. Kenapa saya ambil buku ini? Buku ini dah saya dapat percuma sebab National Graphic yang Malaysia punya melantik saya menjadi sebagai konsultan ataupun sebagai perunding untuk menerangkan kepada masyarakat tentang sains Islam. So mereka bagi buku ini kepada saya, so memudahlah saya. Dalam buku ini ada gambar-gambar dan saya tambah dengan gambar saya sendiri.
yang saya ambil di tempat-tempat yang sebab saya memang saya berdoa kepada Allah Ta'ala dan Alhamdulillah Allah Ta'ala telah mengizinkan saya telah sampai kepada tempat-tempat yang saya nak sebut dalam gambar ni lah. Contohnya ini. Ini. Rasulullah wafat 632, 635 zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar telah melantik Asifah sebagai Menteri Kesihatan. Itu telah membina sains. Wanita. So, bila saudara merasakan Allah, kami orang perempuan tak boleh pergi masjid, kami orang perempuan tak boleh jadi imam, kami orang perempuan tak boleh pergi sembahyang Jumaat, kami orang perempuan macam-macam lah, dia merasa hina sangat sebab golongan-golongan Islam liberal dan sebagainya ini komen Islam ni. Jangan lupa mereka di zaman Kristian dulu mereka nak masuk universiti pun tak boleh. Sedangkan Sayyidina Umar telah melantik wanita menjadi menterinya. Itu hebat. Jadi meletakkan wanita untuk jaga kesihatan memang wanita. Kemudian Islam berkembang hingga ke Parsi, ke Palestin, ke Syria, ke Lebanon, ke Iraq. Ini disebut sebagai Assyria. Assyria ada 4 negeri. Itu Palestin, Syria, Lebanon dan Jordan. Itu Assyria disebut. Kemudian kincir angin dibina. So sekarang saya nak pergi dengan gambar lah. Ini pembinaan ini. Ini perlukan para sains dan teknologi. Kemudian pada 691 pembinaan Dome of Rock oleh Umar Abdul Aziz. Ini yang dibina oleh Umar Abdul Aziz ni. Dome of Rock ini yang ini. So saya nak pergi yang ini. Yang dibina Allah. Mana dah? Allah. Dia tertekan tadi. Kopi saya nak patah balik ni. Oh, boleh ke saya off? Okey. Kemudian ini yang dibina oleh Umar Abdul Aziz ini. Ini sebenarnya Masjid Al-Aqsa yang dibina oleh Umar Abdul Khattab. Umar Al-Khattab membina ini. Umar Abdul Aziz membina ini. Tapi bila ini sebenarnya Masjid Al-Aqsa yang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di sini. Tapi Rasulullah naik ke langit di sini. Dia ada sebelah sini ada Masjid Burak. Ini gambar saya sendiri ni. So kalau saudara pergi depan ini akan nampaklah struktur ini. Dan saya dimaklumkan struktur ini adalah dikekalkan dan dibiar. Kenapa? Sebab ini dibina sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Di tempat ini. Zaman Mesopotamia. Dan dibina benda ini. Iaitu di sini. Di kawasan sini. So kalau saya pergi di sana, di sini ada lembah. Namanya Lembah Zaitun. Dan hari ini orang Yahudi beli kawasan ini semua. Untuk jadi kubur mereka. Dan harganya agak mahal. Tak salah saya pergi ni 2013 ke 2012. Kosnya tanah satu kuburan tu dekat $200,000. Sebabnya orang Yahudi percaya bahawa besok bila Mesias datang, maka Mesias ini akan datang menyeru dekat sini dan mereka akan bangun. Dan kubur mereka akan sini dan mereka akan mengikut Mesias itu. So mereka banyakkan di Amerika dan sebagainya, mereka datang ke sini. Dan sebab tu mereka ambil tanah orang Palestin ini. Dan kalau kita pergi sebelah sana, iaitu dia punya kubah Masjid Al-Aqsa ni di sebelah kanan, ini masa saya pergi sana, nampaklah tempat orang Yahudi. Di tempat orang Yahudi menyembahnya dan orang Islamnya datang kat sini dan di sini, dan mereka korek katanya mencerahkan Sulaiman. Jadi mereka nak korek bawah Masjid Al-Aqsa ini. Saya tak boleh sebut itu yang saya boleh sebut, yang disebut oleh guide itu. Ini dibina oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Kemudiannya Jabir bin Hayyan tahun 722. Ini Jabir bin Hayyan. Kalau kita pergi yang awal tadi, Jabir bin Hayyan 722. Jadi saya nak pergi kat sini. So Jabir bin Hayyan, Allah, pergi kat situ lagi. Jabir bin Hayyan, ini Jabir bin Hayyan orang yang pertama yang buat alat penyelingan. Orang yang pertama yang buat kaki ritot ini dia juga. Penuh Bunsen. Dulu tak ada penuh Bunsen lah, pakai lilin ini. Tetapi dia yang buat benda ni. Ini dalam bukunya. Ini dia buat secara besar-besaran. Ini bukunya yang ditulis dalam bahasa Latin. Bahasa Latin, bahasa datang kemudian selepas zaman ini. Dia sebut ketika itu
Jaber bin Hayyan ini sebagai Gaberi. Gaberi ini adalah Jaber. Gaberi filosofi. Ini dulu orang tak cakap ilmu sains, orang cakap ilmu falsafah. Falsafah Gaberi. Tentang al-chemistry. Ini chemistry. Istilah chemistry pun diambil daripada istilah yang diperkenalkan oleh Jaber bin Hayyan, itu kimia. Itulah hebatnya ini. Saya pergi dengan ini 737 Zaytuna University tadi, nak samakan dengan kemudian kalau ingat kalau saya pergi yang kemudian ni ada semua di sini. 737 University Zaytuna, 780 Kelaran Al-Khwarizmi, Al-Farabi kat sini, tapi mungkin saya tak ada tentang Al-Farabi. Ini adalah Al-Khwarizmi, orang Iran banyak ini, dan saya gambar ini juga di Uzbekistan sebab Khwarizm ini adalah satu bandar di Uzbekistan. Ketika Al-Biruni nak belajar, dia kena pergi belajar ke Al-Khwarizm ini sebab tidak sah ilmunya tanpa belajar di Khwarizm. Khwarizm adalah satu tempat, dan ketika Mahmud Ghaznavi datang menyerang tempat ini, Al-Biruni sedang belajar di Khwarizm ini. Kemudian dia bawa Al-Biruni, dia tangkap balik ke istana dia, di mana di Ghaznav. Ghaznav ini satu tempat di Afghanistan, tempat pemerintahan. Kemudian didapati bahawa Al-Biruni adalah seorang ilmuwan. Jadi dia suruh Al-Biruni ini belajar dia dan ikut dia pergi, dan Al-Biruni juga dia faham tentang, dia hafal kitab Veda, dan dia boleh berdialog dengan orang India tentang agama Hindu ini, dan dia digelar sebagai bapa kepada perbandingan agama, Khwarizmi ini, Al-Biruni. So inilah Khwarizm yang kemudiannya membuat matematik ni, bercakap tentang algebra, bercakap tentang kalkulus dan sebagainya. Ini adalah hasil daripada buah tangan Al-Khwarizmi. Kemudian kita pergi seterusnya, dan saya pergi ni Offa ni. Offa dulunya kalau kita bawa keping emas tak laku, sebab dia ada keping emas. Tapi keping emas itu mesti ada cop mohornya, dan cop mohor itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bila King Offa ni orang Kristian, dia terpaksa meniru Khalifah Al-Mansur ini tahun 785 ni, ketika sama Baghdad Baitul Hikmah ni, terpaksa cop dengan cop ini. Kalau tidak, orang tak terima dia sebagai coin, sebagai dinar emas. Ini dinar emas. Dan ini gambar sebelah sana, dan di sebelah di other side ialah gambar ini. Tulisan ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah ada tulisan yang jelas yang boleh dibaca. Ini adalah buah tangan sains, sebab nak dapat emas bukan senang, tetapi dijadikan sebagai mata wang, iaitu dinar emas. Ini saya sebut Harun al-Rashid tadi. Sekali lagi, rujuk kepada slide yang sama. Dan kemudiannya sekali lagi Masjid Cordoba dibina. Ini adalah sains dan teknologi yang dibina di zaman Islam. Kemudian Al-Kindi pada 801, sumbangannya dalam bidang matematik, falsafah, fizik, kimia, dan juga terkenal sebagai ahli muzik, Al-Kindi dan Al-Farabi. Kemudian kita pergi seterusnya, dan universiti, kalau tengok sini, Universiti Qarawin ini, inilah universitinya. Kemudian kita jumpa dengan satu yang agak menarik di sini, ketika mereka buat universiti ini, mereka tak dapat tentukan arah kiblat. Kalau kita pergi ke masjid ini, arah kiblat yang mereka bina adalah ke sana, tetapi sebenarnya imam itu mengarah ke situ, sebab later on kemudiannya mereka dapati kiblatnya silap. So imam akan menghadap ke sana, dan setiap makmum itu akan masih berbaris dalam baris yang sama, tetapi menghadapnya ke arah kiblat yang sebenar. Ini sebab mengekalkan heritage mereka ini. Okey, sebab kami tunggu masjid ini sebab nak sembahyang asar ketika itu. Ini adalah Ibnu Firnas, orang Cordoba, orang Spain, bukan orang Arab, yang mula-mula untuk terbang. Orang Spain amat bangga mereka simpan gambar ini ataupun kita kata statu ini dekat muzium mereka, dan kemudiannya meletakkan statu Ibnu Firnas ini di tengah-tengah roundabout di bandar Spain ini, dan dia telah terbang daripada menara masjid, sebuah masjid yang di Cordoba, dan katanya banyak kes dan tak jadi, dan dia juga patah kaki, patah tangan dan sebagainya.
Tapi inilah percubaan awal dia untuk terbang, meniru burung kan. Sebab Al-Quran ni banyak ayat-ayat minta kita lihat alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a. Kamu tak perhatikan bagaimana Allah Taala telah menurunkan hujan daripada langit, dan kemudian daripada hujan itu Allah Taala menumbuhkan pelbagai-pelbagai tumbuhan, kemudian adanya banyak hidupan dan sebagainya. Jadi banyak ayat-ayat yang jenis macam tu yang disebut sebagai kauniyah, yang menceritakan tentang, memperihalkan tentang fenomena. Kemudian seterusnya kita pergi Az-Zahrawi, seorang pakar bedah dan orang pertama yang telah mengadakan pembedahan untuk mengeluarkan bayi daripada rahim seorang perempuan. Ini gambar ini dia abadikan dalam buku. Banyak buku yang ditulis Az-Zahrawi ini menunjukkan gambar-gambar. Saat ini adalah buku yang ditulis oleh Az-Zahrawi, tetapi ini adalah peralatan kini yang telah mengambil konsep Az-Zahrawi ini. Dan ini cerita gland di tubuh kita, tempat-tempat di mana darah kita mengalir dan sebagainya. Ini adalah peralatan-peralatan yang dibina berdasarkan konsep yang dibinakan oleh Az-Zahrawi. Ini dapat dilihat di muzium di Cordoba. Saya telah pergi ke muzium tersebut. Ini gambar daripada foto saya sendirilah. Dan gambar ini saya bentangkan di Taiwan. Seorang pensyarah profesor di Universiti Taiwan minta izin nak supaya saya hantar gambar ni kat dia, sebab dalam bidang perubatan ini yang pertama sebenarnya proses surgery, itu surgery pembedahan, itu sains membedah seseorang itu dan melihat apa berlaku. Okey, ini adalah Al-Farabi, terkenal. Gambar inilah gambar gambus. Muzik ini adalah hasil daripada perkataan muzik itu daripada kitab Al-Muziki Al-Kabir yang telah diilhamkan oleh Al-Farabi ini. Kemudian kita tahu juga bahawa ni, kalau saya nak tahu perkataan muzik ini datang daripada kitab Al-Muziki Al-Kabir. So jadi muzik bukan daripada bahasa Inggeris. Kemudian istilah do, re, mi, fa, sol, la, bila kita nak bermuzik, datangnya daripada dal, ra, mim, fa, sol, lam. Sebab mereka tak boleh sebut dal, dia sebut do. Tak boleh sebut ra, dia sebut re. Tak boleh sebut mim, dia sebut me. Tak sebut fa, fa. So, daripada so, dia sebut. La, daripada lam. So, ini adalah asas muzik. Malah di dalam buku oleh Al-Farabi ini menyebut bahawa kalau kita selalu ataupun melazimi untuk menyebut kalimah-kalimah Al-Quran, alif sampai ya, dan menyebut macam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sebut ain, ghain, fa, qaf, kita telah menggunakan semua potensi ataupun mulut kita ini untuk mengeluarkan bunyi. Jadi kalau kita boleh menyebut kalimah Al-Quran dengan baik, di luar ni kita boleh sebut semua. Orang Inggeris sendiri pun kalau dia cakap bahasa Melayu, tak begitu juga Melayu bila sebut bahasa Inggeris tak boleh. Orang, minta maaf saya nak sebut dia, orang Cina misalnya, dia tidak ada tidak ada, sebab itu bila kita sebut lori, dia akan sebut loli. Sebab ra itu tidak ada. Jadi orang Melayu boleh sebut ri sebab ada dalam pronunciation. Hari-hari dia terpaksa menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ra itu ada kat situ. So, ustaz akan tegur dia kalau dia tak boleh sebut ra itu. Jadi, Al-Farabi mengatakan bahawa kalau kita melazimi ayat-ayat Quran atau bahasa Arab ini, maka kita akan menggunakan ke semua mulut kita dan mengakibatkan kita boleh menyebut apa saja yang kita tak sebutnya. Itu disebut oleh Ramli. So muzik digunakan dalam dulu, muzik digunakan sebagai terapi untuk perubatan yang berhubung dengan emosi kita. Contohnya di sinilah. Ini ada orang bermain muzik dan kemudiannya untuk mengubati penyakit orang ini misalnya yang kenakan pesakit. So mereka bermain muzik untuk menghilangkan penyakitnya. Dan sebagainya lah. Ini pandangan mereka ketika itu. So bunyi berirama iaitu frekuensi yang teratur. Ini yang membezakan di antara muzik dengan bising kan. Kalau dalam fizik ni kita belajar benda ni.
Ini adalah di antara peralatan muzik awal yang mereka bina, dan ini adalah di antara jenis-jenis sakit yang mereka boleh ubati. Maafkan saya ambil gambar direct ni. Saya pergi ke muzium di Turki ni, ada muziumnya, dan dalam muzium itu menceritakan dia membenarkan kita ambil gambar tapi tanpa flash lah, yang nampak cahaya ini dari lampu dalam bilik tersebut. Ini jenis-jenis muzik yang mereka hasilkan. So kalau saya terjemahkan dalam bahasa ini, inilah daripada ni kan, daripada ini sebut sini, maka inilah jenis-jenis penyakit dan ini jenis-jenis mood music yang mereka mainkan. Saya tak tahu macam mana sebab saya tak pakar dalam muzik ini. Tapi ketika saya pergi ke Uzbekistan, ke Iran, juga ke tempat-tempat negara termasuklah di Turki, dan ketika ada seminar, biasanya malam itu mereka akan buat jamuan dan mereka akan bermain muzik. Muzik mereka ini cukup hebat. Pada saya lah, tak sama dengan muzik rock, muzik yang kita dengar. Tambah di Malaysia pun tak sama. Dan muzik mereka cukup hebat. Dan mereka mempermainkan muzik itu daripada pelbagai jenis peralatan yang boleh mengeluarkan bunyi. Okey. Ini Ibn Haytham 9651041 yang juga pakar bidang fizik pada optik, kerana ketika dia dipenjarakan oleh Al-Hakim, dia telah melihat menara Masjid Al-Azhar ini tertongging begini. Kemudian bila Al-Hakim meninggal digantikan oleh anaknya, kemudian dia telah dibebaskan dari penjara, dia telah balik ke rumah dan membuat instrumen ini yang disebut sebagai kamera lubang kecil ini. Jadi kamera itu sendiri dibina oleh Al-Farabi dan nama kamera pun dinama Ibn Haytham, dan nama kamera disebut oleh Ibn Haytham sebagai kamar. Diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi kameri dan diterjemah bahasa Inggeris menjadi kamera. Kamera asalnya kamar. Jadi kamar itu adalah istilah yang diperkenalkan oleh Ibn Haytham. Jadi bila saudara mengambil gambar melalui handphone, jangan lupalah saudara-saudari bahawa orang yang menciptakan kamera ini ialah Ibn Haytham. Bukan orang Barat, bukan orang Jepun dan sebagainya. Mereka menggunakan alat, tapi konsep pembinaannya itu. Seperti ini adalah konsep mata yang cuba diterangkan oleh Ibn Haytham dalam bukunya, bagaimana fungsi mata melihat. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin kemudiannya. Ini buku 1572. Sedangkan Ibn Haytham lahir tahun 965. Dan orang-orang Iraq misalnya terlalu menghormati Ibn Haytham ini, sehingga ini wajahnya diletakkan di wang kertas, wang nun, dan gambar ataupun gambar konsep bagaimana mata melihat dijadikan stamp kat sini. Ini ada dilukis asalnya oleh Ibn Haytham sendiri. Dan ini gambarnya lah Ibn Haytham. Dan mereka mengagungkan Qatar, ini Pakistan, Malawi, Jordan, dan ini di Iraq. Dan ini Masjid Azhar pada 972 dan kemudiannya lahir ini. Dan saya akhirlah dengan ini sekarang dalam setengah. Ini adalah Al-Biruni yang saya sebut tadi, yang seangkatan dengan Ibn Haytham dan dengan Ibn Sina, yang telah menceritakan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari ini, yang mengetahui bahawa bulan mengelilingi bumi, bulan dan bumi ini mengelilingi matahari, dan dia adalah orangnya yang berusaha untuk menentukan lilitan bumi, dan beliau telah pun menggunakan teorinya ini untuk meramalkan berlakunya gerhana matahari dan gerhana bulan pada 8 April tahun 1019 dan 17 April 1019 dan tepat berlaku. Ini dicatatkan oleh ahli sejarah sains kerana berdasarkan perhitungannya ini, dia lahir tahun Al-Biruni 972 dan meninggal 1043, dan ini dia masih hidup ketika itu, dan beliau telah meramalkan berlakunya dan melalui pengiraan perhitungannya ini, dan akhirnya beliau dapat membuktikan dengan tepat hitungannya itu berlaku pada masa itu.
yang orang lain masih mengatakan bahawa matahari ini ditelan oleh naga dan sebagainya, tetapi Al-Biruni telah berjaya untuk menciptakan ini. Saya ingat kita tutuplah petang di majlis ini, dan saya akan sambung lagi dengan slide-slide ini pada hari Selasa minggu depan, dan saya akan kemukakan tentang pendahuluan Islamic Science atau sains tauhid pada minggu depan, insya-Allah. So sumbangan umat Islam kepada sains dan teknologi amat besar, merubah landscape pemikiran para ilmuwan sebelumnya. Saya ulangi, merubah landscape pemikiran, merubah kerangka berfikir daripada berfikir yang bersifat tahayul begitu kepada bersifat saintifik yang kita ada sekarang. Malah sains yang kita ada sekarang ini diambil oleh Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, Newton dan sebagainya. Mereka ambil daripada Islam tapi tak berani sebut, sebab pada waktu itu Islam dengan padri ini bermusuhan dan mereka bimbang mereka akan dibunuh. Dan mereka tak sebut nama-nama itu. Saya tidak mengatakan bahawa mereka tak mau sebut kerana mereka tak nak bagi kredit kepada orang Islam, tetapi realitinya mereka juga takut mereka dibunuh ketika itu. Dan kalau tengok gambar ni kan, nampak macam bersegi-segi itu. Ini menunjukkan bahawa dia berusaha untuk mengira sudut-sudut yang boleh memperhitungkan, yang menentukan bila berlaku gerhana bulan dan matahari ini. So saya ingat setakat itulah petang ini. InsyaAllah kita sambung pada hari Selasa minggu depan dengan slide yang lain lah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan-soalan apa? Assalamualaikum. Silakan pelajar kalau ada soalan. Ada kot. Saya pun tak tahu.